وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam ni saya akan dedahkan kepada anda sebuah cerita yang saya percaya tak ramai orang yang tahu dan juga tak ramai orang diberitahu. Ini cerita cerita. Dia bukan sembarangan cerita, kerana cerita ni dia dirakamkan dalam Al-Quran. Lebih menarik, cerita ini dibawakan khas kerana kita akan sambut Hari Raya Aidil Adha pada minggu depan. Dan cerita ni dia sangat berkait rapat, dan saya cuba bawa daripada satu sudut dan cerita yang berbeza. Sebab kita biasa tahu kisah Nabi Ismail disembelih, betul? Kisah Siti Hajar berlari daripada Sofa dan ke Marwah, betul? Itu cerita yang saya akan bawakan, dan apa syubhat, keraguan dan juga cerita yang kita biasa dengar daripada Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga Sarah, isteri baginda Nabi SAW. Terakhir kuliah kita yang lalu, kita membicarakan dan bincang macam mana tips kita nak tadabbur Al-Quran for beginners. Dan kita tahu apa yang menghalang. Ada dua faktor. Ada orang cakap dosa, ada orang cakap malas. Tetapi kuliah yang lepas tu saya kongsi dan tekankan ada dua faktor, faktor rohani dan juga jasmani. Itu yang lepas. Dah lama tak buat kuliah sebab saya sendiri baru lepas operate kaki, lutut, ACL, orat lutut putus dekat sebulan. Putus Doktor masa operation saya sedar, doktor grill lutut tu bergegar. Sedar tapi tak sakit. So rasalah, hargailah nikmat kesihatan. Itu pun dia. Cerita pada malam ni iaitu sebuah ayat yang kita akan kupas, yang mana dalam ayat ni kita akan dapat lihat bagaimana asal usul Mekah. Daripada habis ayat ni juga anda akan tahu bagaimana Mekah yang mana tidak berpenghuni. Mekah tak ada penghuni, bahkan bukan sekadar tak ada penghuni, tumbuhan pun tak mampu nak survive. Tidak ada hasil yang boleh dituai. Tetapi bagaimana Mekah boleh jadi tumpuan dunia sehingga sekarang? Subhanallah, ini yang kita akan pelajari. Dan anda jangan terkejut sebenarnya cerita ini anda akan melihat apa yang berlaku kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga apa yang berlaku kepada para isteri baginda. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada malam ni kita akan bincang tentang cerita Nabi, dan ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sebuah doa yang memberi inspirasi. Saya bacakan dahulu ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in zar'in 'indika baitikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم. Terjemahan dia berbunyi dalam ayat ni. Bagi yang baru join, kita akan dedahkan malam ni isu yang kita akan bincangkan. Dia bukan sebuah cerita biasa. Cerita bagaimana seorang nabi, seorang ayah yang mana ada isteri pertama, tapi isteri pertama tak mampu lahirkan anak.
Kemudian dia ada seorang hamba wanita nama dia Hajar, berkahwin, dapat anak. Kemudian ada isu timbul, Siti Sarah cemburu kepada Hajar. Akhirnya disuruh Nabi Ibrahim ini bawa Hajar pergi ke satu tempat nama Hijaz, jauh gila, yang tempat itu bukan sebarangan tempat. Kerana Allah Ta'ala beritahu di tempat wadi ghairi zi zar'in, tidak ada tanaman, bermaksud tak ada benda yang boleh hidup. Kejam kan? Adakah cerita itu betul? Surah Ibrahim ayat 35. Ayat 37, minta maaf. Kepada yang ada Al-Quran, boleh buka surah Ibrahim ayat ke-37. Terima kasih kepada Ustazah ke Datin Sri yang bertanya tadi. Terima kasih Datin, subhanallah. Betul, itu persoalan yang kita akan bincangkan. Adakah cerita itu benar? Bukan sekadar itu, kita juga akan bincangkan daripada sebuah cerita ini, bagaimana, apakah tema dalam ayat ini. Ini yang kita akan bincang. Baik, kita pergi satu persatu. Rabbana bermaksud Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Tips kalau anda baca Quran, jumpa ayat Rabbana, bermaksud itu adalah doa. Sebaik-baik doa dan sebaik-baik perkataan yang kita nak berdoa adalah daripada Quran dan juga hadis Nabi. Kerana ucapan itu bukan ucapan daripada manusia biasa kalau daripada hadis, dan perkataan itu bukan daripada perkataan biasa kerana dia kalam daripada Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Jadi Allah dia pilih perkataan Rabbana, dia boleh pilih perkataan ilah, Tuhan, tetapi kenapa dia pilih perkataan Rabb? Apa signifikan pentingnya perkataan Rabb? Rabbana ni dalam bahasa Arab, Rabb ni bermaksud pemelihara. Ada kaitan dengan cerita baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabb, sebab tu kalau dalam bahasa Arab suri rumah kita panggil apa? Rabbatul Bait. Kalau penjaga harta kita panggil pemegang harta apa? Rabbatul Mal. Pernah dengar? Perkataan Rabb bermaksud wahai Tuhan yang memelihara kami. Kerana situasi Nabi Ibrahim ni, cerita ni, doa yang berlaku penuh inspirasi ini kerana Nabi Ibrahim terpaksa bawa Siti Hajar dengan jauh kilometernya ke satu lokasi yang tidak diketahui. Nabi Ibrahim tidak diberitahu awal kamu akan pergi ke mana? Ke selatan Thailand ke? Tidak ada Waze ataupun Google Map yang boleh tunjuk jalan ke mana dan bagaimana pada ketika itu. So dalam cerita pada malam ni, anda bayangkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, anda bayangkan di lokasi itu Nabi Ibrahim cerita, kita pergi kepada syubhat, keraguan yang pertama tadi. Benarkah Siti Hajar dicemburui oleh Sarah? Sebab apa? Sarah dia tak ada rezeki dapat baby, kemudian berkahwin dengan Siti Hajar, dapat anak. Siti Sarah ni jealous, dapat anak, kemudian disuruhnya pergi. Kemudian Nabi Ibrahim bawa pergi satu tempat, dan tempat itu bukan sebarangan tempat, ditinggalkan tanpa bekalan yang mencukupi, tanpa penjagaan yang rapi, tidak ada semua itu. So adakah benar cerita ni? Pernah dengar cerita ni? Siapa pernah dengar? Kalau boleh saya tahu. Kif, Sazah ni seorang lagi. Yang lain tak pernah dengar Siapa? Subhanallah. Siapa yang tak pernah dengar? Subhanallah. Dengar pun tak pernah. Tak pernah dengar pun tak pernah. Tak pernah Ini kalau ini saya beritahu supaya kita, jika diberitahu selepas ini, kita dah tahu bahawa cerita ini adalah kisah Israiliyat. Saya menjawab kenapa. Pertama, cerita Israiliyat dia tidak ada sandaran. Al-Quran dia tidak perlu kepada cerita tambahan untuk menghiasi Al-Quran yang sudah tersedia indah. Pegang punchline tu, pegang kuat tak perlu. Al-Quran tak perlu kepada hiasan manusia, cerita manusia yang tambah-tambah ni. Sebab tu kalau kita perlukan cari sumber yang sahih. Kedua,
Siti Sarah seorang isteri yang salehah, takkan begitu sekali sikap dia sehingga nak suruh Hajar keluar daripada rumah. Zalimlah kalau macam tu. Dan begitu juga yang ketiga, Nabi Ibrahim. Zalimlah juga Nabi Ibrahim yang mana bawa Siti Hajar pergi ke satu lokasi yang tidak diketahui, tidak terselamat, tidak ada jaminan kehidupan, dan mungkin tempat mereka tinggalkan tu adalah wadi. Apa itu wadi? Saya akan ceritakan sebentar lagi. Tetapi tidak ada jaminan. So tinggalkan isteri dalam keadaan tidak terjamin, tidak ada orang jaga. Bagus ke tidak seorang suami yang macam tu? Kan? So bagaimana dengan seorang Nabi? Mustahil. Mustahil. Maha suci Allah. Mereka berdua isteri ni sangat salihah. So apa menyebabkan Nabi Ibrahim boleh bawa Siti Hajar? Sekejap sebelum tu, Nabi Ibrahim bukan bawa sekadar Siti Hajar, dia bawa sekali dengan Nabi Ismail yang masih dalam tempoh susuan. Seorang ayah logik ke buat dekat anak macam tu? Tak terasa. Sebab seorang Nabi, paling tidak pun seorang manusia yang baik hati pun rasa tak sanggup nak buat lagu tu. Ya ke tak? Ya ke ya? Yalah kan? Jadi isteri Nabi ni mustahil lah jadi macam tu. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim AS, kerana dia adalah utusan Nabi dan juga sebaik-baik manusia dan juga bapa kepada segala para Nabi. Rabbana, Nabi Ibrahim berdoa. Sewaktu mana nak berdoa ni? Ketika mana Nabi berdoa? Tuan-tuan, tahukah ada drama lagi di sebalik cerita ini? Anda boleh buka dalam Sahih Bukhari, cerita yang sangat panjang. Anda akan dapati dalam hadis ni, kalau rasa siapa yang nak buat rujukan tambahan dalam bahasa Melayu, saya ada jumpa seorang ustaz ataupun guru di Malaysia, Ustaz Abdul Basit, dalam buku Madinah, Mekah, di Mekah, dia ada tulis cerita dalam bahasa Melayu untuk anda berujukan kali kedua. So ketika mana Nabi Ibrahim ditinggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail di sebuah lokasi yang tidak diketahui, yang mana perintah ini bukan daripada kerana hasad, kerana benci, kerana cemburu. Ini semua cerita Israiliyat. Pay attention, be aware. Tip saya nak bagi kepada anda, macam mana kita nak hadapi dalam keadaan kita tak ada akses untuk tengok adakah cerita itu benar ataupun tidak. Kalau kita dengar selepas ni pun, dua tips. Yang pertama, make sure kita cuba cari sumber rujukan yang dipercayai, Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kedua, ada orang dakwah kadang dia cakap ini hadis yang sahih. So macam mana kita nak tengok, betul tak? Kedua, kalau kita nampak cerita tu agak pelik je bunyi dia dan tak layak bagi seorang Nabi ataupun keluarga Nabi, kita nampak lain macam, semak, tanya orang yang berautoriti, yang ada disiplin ilmu. Saya tekankan yang ada disiplin ilmu, bermaksud yang dia tak tahu, dia cakap tak tahu. Sebagai contoh macam semua saya rasa kena Ustaz Syari. Ada orang tanya dia tadi, Ustaz Syami cerita, orang tanya dia apa beza fuad, qalbun dan juga sudur. Ustaz Syadi dia kata refer dekat Ustaz Yahya dulu, dia pernah mai pada Indonesia, dia pernah cerita. Dia tak jawab. Sebab kalau jawab jadi goreng. Kalau goreng masak dan ni dia bukan bersifat ilmiah. Cari seorang ustaz yang kita percayai daripada segi sudut disiplin dia mengambil ilmu. Kalau dia tak tahu, dia jujur dan amanah. Itu penting. Tips dua ni sangat penting. Bukan kita nampak dia somebody. Sebab kita nak beli handphone pun, kita tengok mana satu yang ori dengan tak ori, kan? Betul tak? Kita nak beli barang elektronik, kita tengok ori ataupun tak ori. Kalau dengan handphone pun kita boleh ada disiplin yang macam tu, takkan dalam agama cerita pasal Nabi kita ambil ikut dan cukup kiyah yang macam tu. Boleh Baik. Bagaimana dialog ni boleh berlaku? Ketika mana Nabi Ibrahim ditinggalkan Siti Hajar, dia pergi ke satu lokasi yang jaraknya sangat jauh dan tidak diketahui. Allah. Tapi kenapa mereka pergi? Itu yang saya katakan tadi, faktor utama. Nabi Ibrahim dia bawa dengan Siti Hajar dengan Nabi Ismail kerana arahan Allah Azza wa Jal. Tema ni sangat sesuai sebab minggu depan adalah Raya Haji. Kita biasa tahu Nabi Ismail disembelih, kita biasa tahu
Siti Hajar lari Safa dengan Marwah. Tapi siapa je cerita dekat orang ramai apa yang berlaku sebelum itu, bagaimana mereka boleh wujud di lokasi itu, pernah didedahkan kepada anda sebelum ini? Siapa pernah dengar cerita-cerita tu? Datin pernah? Ada orang pernah cerita sebelum ni? Ada, tapi kurang popular kan? Penting kan? Nabi Ibrahim bila dia tinggalkan Siti Hajar di lokasi yang jaraknya tak diketahui, tapi kerana arahan Allah mereka pergi dan berjalan. Tinggalkan Siti Sarah di tempat kejadian, di rumah baginda. Kemudian seusai sahaja Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan juga Ismail, Nabi Ismail baginda Nabi, sebelum itu belum lagi jadi Nabi. Lalu Nabi Ibrahim pun dia berpaling dan dia berjalan, dia lalu. Seorang isteri bila mana suami bawa pergi satu tempat, kemudian dia tinggal tanpa berkata apa-apa, dia berlalu sahaja, apa perasaan isteri? Mungkin dia akan marah, mungkin dia akan baling selipar, kasut yang dia ada, apa sahaja, beg tangan kan, Mary Kay ataupun Mary Jardine, apa sekadar Mary, dia baling sebab tak jaga isteri ataupun tak sayang isteri. Tetapi Siti Hajar dia tak bertindak macam tu. Apa yang dia buat? Dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kamu nak ke mana? Kamu nak tinggalkan kami di tempat lembah ini yang tak ada hidupan, tak ada manusia dan tak ada apa-apa? Soalan Siti Hajar ni diulang berkali-kali kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijawab tak agak-agak? Jawab ataupun tidak? Siti Hajar dah tanya banyak kali ni, tinggal kami di tempat yang tak ada manusia, yang tak ada hidupan. Nabi Ibrahim tak jawab. Lalu Siti Hajar dia cuba meneka. Dia kata, adakah ini arahan perintah daripada Allah? Itu je yang Siti Hajar tanya. Dia tak komplain, dia tak blame, dia tak marah. Dah tanya 3 kali, beberapa kali dia teka, ini arahan Allah ke? Nabi Ibrahim jawab, na'am. Just one words sahaja yang keluar daripada mulut baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa respon Hajar? Nak tahu dia cakap apa? Subhanallah, ini antara ciri-ciri seorang wanita solehah. Dan daripada sini kita boleh belajar macam mana kita nak urus komunikasi. Kadang-kadang saya percaya di kalangan wanita selalu macam ni, tetapi lelaki terpaksa menghadapi ujian ini. Kadang-kadang wanita dia tak tahu apa yang dia nak, lelaki terpaksa meneka, kadang-kadang walaupun salah kan. Lalu kata Siti Hajar, bila Nabi Ibrahim kata, ya betul, arahan daripada Allah. Nabi Ibrahim jawab, na'am je. Kemudian Siti Hajar kata, idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah dia tidak akan membiarkan kami, Allah dia tidak akan menyusahkan kami, Allah dia tidak akan menyempitkan kami. La yudayyi'una, mereka yakin kepada Allah kerana dia bukan perintah daripada manusia, bukan kerana asasnya adalah cemburu tadi. Kalau itu adalah asas dia, tidak akan ada, kepercayaan itu takkan kukuh. Faham eh? So cerita itu adalah kisah Israiliyat dan tak sesuai, tak logik bagi seorang Nabi dan juga keluarga Nabi. Kemudian selepas daripada itu Nabi Ibrahim pun dia berlalu dan berdoa kepada Allah. Inilah doa tersebut. Anda bayangkan Nabi Ibrahim dah sekian lama tak dapat zuriat, tiba-tiba digunakan zuriat dengan isteri kedua yang mana Siti Sarah sendiri cadangkan tadi, ditinggalkan pula Nabi Ibrahim ni nak anak ni, tinggalkan Nabi Ismail dan juga isteri dia di padang pasir. Rasa-rasa ini bukan sebarangan ujian dan bukan sebarangan manusia yang dapat terima ujian ini. Tapi kerana percaya Nabi, ya Allah, sebab tu perkataan Rabb yang tadi, nak cerita Rabb je, wah dia tak patah balik. Nak cerita perkataan Rabb, Tuhan, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang menjaga langit dengan bumi, Tuhan yang menjaga segala kehidupan. Ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, Tuhan kepada anak aku, Tuhan kepada isteri aku. Ya Rabb, Rabbana, Tuhan pemelihara. Ini, dah setengah jam baru Rabb. Bismillah,
Boleh kita buat setengah jam semua ayat tu. Sebab Al-Quran ni dia sedia indah. Saya dah beritahu dia sedia indah dengan bahasa dia. Tak perlu cerita tambahan. Kita fahami betul-betul, kita rasa subhanallah. Ini askantu min dzurriyyati. Aku tinggalkan. Okey, ini saya askantu min dzurriyyati. Kenapa Allah guna perkataan sakan? Allah tak guna perkataan nazala ke anzal tu, maksudnya tinggalkan keluarga aku, ataupun guna perkataan bait, rumah, tapi menggunakan perkataan sakan. Askan tu bermaksud baginda Nabi Ibrahim, dia bukan tinggalkan Siti Hajar semata-mata tinggal. Sakan bermaksud menikah dengan penuh sakinah, dengan penuh kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bila arahan perintah Allah turun untuk bawa isteri kamu dan tinggalkan di satu lokasi Baitullah, insya-Allah Allah akan jaga mereka, insya-Allah Allah akan pelihara kamu. Jangan bimbang wahai Nabi Ibrahim alaihi salam. Askantu, tinggalkan dengan penuh rasa percaya dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan sebab anda kena tahu, kalau kata tinggalkan Siti Hajar sahaja, ya mungkin sebab Siti Hajar menerima tarbiyah daripada baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi bagaimana dengan Nabi Ismail yang masih dalam tempoh susuan, masih lagi bayi dan masih lagi kecil? Ya Rabb, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Aku tinggalkan kepada kamu dengan penuh kepercayaan. Sebab itulah hidup kita ni, saya suka selalu share doa ni. Kalau boleh anda hafal, cari, amalkan. Doa ni sangat mujarab. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha hidup dan juga maha mendirikan, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusan aku, urusan dunia aku keseluruhannya. Wala takinni ila nafsi tarfata ain, dan jangan biarkan diri aku tadbir diri aku walaupun sekelip mata. Doa tuan-tuan, biar Allah yang jaga kita. Askantu min zurriyyati. Kenapa Nabi Ibrahim disebut askantu min zurriyyati, sedangkan yang ada di situ bukan sekadar zuriat baginda Nabi alaihi salam, tetapi Siti Hajar juga berada di lokasi yang sama. Sepatutnya dia patut berdoa dengan ahli keluarga aku. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi tak risau Siti Hajar, sebab Nabi sudah sekian lama mentarbiah Siti Hajar. Tetapi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang Nabi Ibrahim concernkan tu, biwadin zurriyati. Kenapa dia lambat? Ataupun memang slide ni yang hang? Okey, biwadin, kalau anda perhatikan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37, bagi yang ada Quran, bagi yang ada handphone, buka Al-Quran. Tidak ada alasan sekarang kalau kita tak ada masa untuk baca Quran, kita kena beri masa untuk membaca. Biwadin ghairi zi zar'in bermaksud, wadi ini bermaksud dia adalah sebuah kawasan. Wadi ni dia sebuah kawasan yang berada di antara pergunungan, yang berada di antara dua bukit, yang berada di antara dua lembah. Biwadin, di satu kawasan. Dan anda ingat bermaksud kita boleh bayangkan tempat itu ada kawasan, kemudian ada bukit sekitar situ. Kita kalau nak pergi ke bukit, kadang-kadang kita pun risau nak tinggalkan anak isteri kita dekat bukit. Tak tahu apa binatang buas yang ada kat sana, tak tahu apa binatang berbisa yang tinggal di situ. Biwadin, ingat bayangkan anda berada di lokasi itu, anda boleh bayangkan sendiri, biwadin, di sebuah wadi, tidak ada hidupan, ghairi zi zar'in, yang tidak ada sebarang tanaman, tak ada hidupan. Kalau dialog dalam hadis Nabi Bukhari, tak ada manusia, tak ada manusia dan tak ada apa-apa. Wadi bermaksud bila tak ada manusia yang boleh survive,
Ini bukan sekadar lembah biasa, ini adalah lembah kematian. Bila ada bukit, bermaksud orang nak akses pun susah, orang nak cuba cari intai pun susah, kerana sudah ada pagat yang bukit tadi mengawal. Itu je pagat yang mengawal keselamatan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Ghairi zi zar'in, yang tidak ada hidupan. Tak ada. Kalau anda membaca sejarah, anda akan berjumpai tamadun seperti Trigis ataupun Nice, Euphrates dan tamadun-tamadun Indonesia yang lain. Semua bermula apabila ada sumber air. Daripada sumber air itu akan boleh membuat tanam-tanaman. Bila ada tanaman, bila ada makanan, ada minuman, baru manusia boleh survive, baru akan ada penduduk. Betul? Tetapi ini tidak ada. So bermaksud bila tak ada tanaman, kita dah boleh faham memang tak ada sumber air dekat sini. Inilah cerita yang akan tengok kaitannya dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang keluarnya air Zam-Zam tu. Cerita tu selepas daripada itu. Anda sudah biasa dengan cerita tu. Saya tak nak bawa cerita tu. Saya nak bawa cerita yang lain, cerita yang sebelum berlaku pada itu. Sebab cerita ni jarang diketengahkan, tapi ada dalam Quran dan juga Sahih Bukhari. Anda boleh membaca sendiri. Tetapi kalau anda perhatikan dalam hadis Bukhari juga ada kisah yang mana ada satu pokok yang nama dia pokok pokok hadis, dalam hadis sebut Dauhah. Dauhah ni bermaksud sebuah pohon pokok yang besar berada di tengah padang pasir. Macam mana tadi Allah Ta'ala kata tidak ada tanaman, anda buka Quran biwadin ghairi zi zar'in, tapi dalam Sahih Bukhari ada perkataan pokok Dauhah. Macam mana? Ditinggalkan Nabi Ibrahim dan juga Sarah tu, yang ada dekat situ juga pokok, nama dia Dauhah. Dauhah ni bermaksud pokok besar yang berada di padang pasir. Subhanallah, kadang-kadang saya macam termenung juga kan, apa yang dia maksudkan. Saya tanya guru saya di Jordan, saya call dia direct tadi, saya call sebab saya tertanya-tanya macam mana kita nak harmonikan, sebab Bukhari, hadis Bukhari dan juga Quran, rupa-rupanya pokok yang ada di Mekah itu adalah pokok yang tidak memberikan hasil supaya orang boleh survive. Hanya pokok hiasan yang orang tak boleh dapat manfaat. Kalau anda pergi ke Jordan, ada satu kawasan nama dia Mafraq. Kalau anda pergi, ada satu pohon yang hidup di tengah-tengah padang pasir. Semua tu kering kontang, tak ada hidupan. Siapa pernah pergi Jordan? Tak ada. Kalau pulang pergi, tak ada hidupan tiba-tiba ada pokok survive, elok aja lagi, segar bugar. Akhirnya macam itulah yang berada di Mekah pada ketika itu. Sebelum datangnya wujud manusia, sebelum datangnya keluar air Zam-Zam. Biasa kita dengar plot cerita keluar air Zam-Zam sampai ke belakang, sampai Sembelih sebagainya di situ. Tapi ini cerita sebelum tu yang saya nak bawakan kepada anda pada hari ini. Sebab topik pun asal-usul Mekah, gitu kan. Jadi yang pertama sekali adalah pokok yang ada bukan pokok yang memberikan zira'ah, yang memberikan hasil tuaian yang boleh memberi kehidupan, ya orang manusia boleh survive. Yang ada pokok-pokok hiasan yang Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala nak bagi tahu, saya suka poin guru saya tadi Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa bila tak ada tanam-tanaman, tak ada apa dekat situ, kering kontang, Allah Ta'ala gandakan dan berikan ganjaran dengan 100,000 kali ganda solat berbanding di tempat-tempat yang lain. Ketiga, highlightnya kita dapat faham bahawa Allah Ta'ala nak beritahu bukan makanan yang menjadi isu, bukan dahaga dan juga lapar, tetapi adalah tentang keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh tak nak survive dengan tempat yang macam tu? Tak ada tanaman, dah tanaman ada pun tidak memberi manfaat, tak boleh nak hidup. So Allah Ta'ala nak beritahu, bila kita pergi umrah, kawan-kawan yang pergi haji, please highlightkan, jangan kita fikir apa yang kita nak makan, fokus kepada keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab talian yang kita cuma ada adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
So anda boleh bayangkan structure, ada kawasan, ada bukit, itulah ada sofa dengan Marwah yang anda dapati dalam cerita pergi ke sofa dengan Marwah naik bukit. Sebab apa? Sebab pertama dia wadi, dia bukit. Bila naik bukit, dia nak tengok di mana ada kawasan yang boleh nampak daripada atas. Kalau di bawah, nak nampak apa? Tak ada kan? So kena naik atas kat bukit sofa dan juga Marwah. Baik, kenapa dia tak bergerak? Ini yang saya katakan tadi. Kita dah cerita sampai tak tengok. Biwadin ghairi zi zara'in 'inda baitikal muharram, di rumah kamu, baitikal muharram. Kenapa Allah Ta'ala sebut 'inda baitikal muharram? Pertamanya, bila mana kata itu adalah rumah Allah, maka apa sahaja yang berlaku kepada keluarga baginda Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala akan jaga. Sebab mereka pergi tadi, mereka tak tahu lokasi kat mana, cuma Allah perintahkan pergi ke rumah Allah. So kita kena bayangkan bahawa jangan letak lokasi kita seperti mana Masjidil Haram yang berada sekarang, yang ada aircon, selesa, dengan ada dinding marmar, lantai yang cantik dan juga kemas. Tak sama. Zaman tu kering kontang, tak ada apa. 'Inda baitikal muharram, ini kan rumah Tuhan yang mana dimasukkan Allah, yang dikatakan hebat. Tetapi kerana keimanan kepada Allah, mereka percaya itu adalah Baitullah. Inna awwala wudi'a lin, ayat Quran tu, rumah pertama yang didirikan adalah di rumah Allah, Baitullah. Jadi 'inda baitika, kemudian baitika, apa signifikan kaf tu? Kaf tu bermaksud dekatnya Allah ni, rumah Allah tu dengan diri kita. Sebab tu kadang-kadang siapa yang pergi umrah, dia rasa nak pergi lagi sekali. Dia pergi haji, dia rasa nak pergi. Benda tu dia main, keasyikan dan kerinduan tu. Kita dah pergi, tapi nak pergi lagi. Dan saya percaya dekat sini orang yang bekerja student, dia mesti ada harapan nak buat mak ayah dia pergi umrah dan haji. Betul. Anda baitikal muharram. Muharram ni bermaksud, pertama, Allah Ta'ala telah haramkan daripada segala ancaman, segala niat jahat daripada musuh untuk hancurkan rumah Allah. Dan yang kedua, dia dilarang oleh non-Muslim untuk masuk ke situ. Dan yang ketiga, kita diharamkan membuat apa-apa sebarang maksiat dekat rumah Allah. Kemudian datang lagi satu ayat, satu lagi doa. Nabi Ibrahim berdoa lagi. Dah habis plot cerita pertama. Nabi Ibrahim doa lagi, Rabbana liyuqimus salah. Wahai Tuhan, Rabbana, Tuhai Tuhan pemelihara kami, liyuqimus salah, berikan mereka ini untuk mendirikan solat, berikan mereka ini menjaga solat mereka. Sepatutnya kita tanya, kenapa Allah Ta'ala ataupun Nabi Ibrahim itu sendiri dia berdoa untuk supaya mereka ini jaga solat? Sepatutnya bila di padang pasir, bila tak ada orang, bila tak ada hidupan, bila tak ada sumber air, patutnya Nabi Ibrahim kena doa, ya Allah, berikanlah mereka hasil tanaman, berikanlah mereka sumber air. Tapi bukan itu doa yang pertama dan utama yang Nabi Ibrahim minta. Kenapa? Tuan-tuan, kalau kita isi makanan, kita makan apa pun, bila jiwa kita tak tenang, jiwa kita serabut, makan apa pun tak jadi sedap. Berapa ramai orang yang di luar sana, mereka ada harta yang banyak, jawatan yang tinggi, tetapi makan orang bawah ni jauh lebih enak, walaupun balaukkan ikan masin dengan kicap. Sebab tu Allah membagikan rezeki ni tak sama. Sebab tu tuan-tuan, solat adalah tiang amal. Dalam cerita ni, sebab tu Allah Ta'ala kata sebut, kita baca tadi, bila mana tak ada tanaman, Allah Ta'ala nak bagi tahu pengharapan kita hanya kepada Allah. Makanan kita makan datang dengan, sebab tu kalau kita tengok fadilat dekat tempat ni, kita makan sekali kita kenyang sekali, kita pergi kita makan beberapa kali. Tapi kalau kita pergi buat ibadat dekat sana, solat, kita akan dapat 100,000 kali ganda. 3 perkara kalau anda berpeluang untuk pergi Mekah, jangan terlepas, sebab dia tak ada kat tempat lain dan anda tak boleh buat kat tempat lain. Yang pertama adalah solat. Sebab tu kalau pergi Mekah, jangan kita fokus nak baca Quran.
Bukan nak kata tak baca, jangan fokus. Sebab disunatkan, digalakkan kita buat tawaf. Even kalau kita masuk masjid nak buat tahiyatul masjid pun, tahiyat masjid adalah dengan tawaf, bukan dengan solat sunat tahiyatul masjid. Tahu kan siapa yang pernah pergi umrah? Yang kedua, solat sunat kena buat, sebab pahala dia tak sama. Dan solat fardu tak ada, apa jangan buat 2-3 kali. Solat fardu sekali saja. Kemudian tawaf, sebab tawaf tak ada dekat tempat lain, melainkan hanya di Mekah je satu-satu tempat. Dan yang ketiga adalah banyakkan berdoa, sebab tu tempat yang paling mujarab. So kalau berpeluang, jangan lepaskan benda ni, sebab ini adalah pesanan seorang syekh dekat Jordan masa saya bawa umrah. Saya di Jordan, saya buat umrah selama 4 tahun. Saya bawa student, setiap semester dalam 4 ke 5 biji bas ataupun 6 biji bas saya bawa. Semester pertama dia pesan benda tu. Benda lain kita boleh buat, baca Quran tak ada digandakan, kat Mekah tak ada. Solat dan juga tawaf. Okey, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan yang kedua, macam mana Allah Ta'ala nak bangunkan, inilah menyebabkan faktor macam mana manusia boleh ramai sampai sekarang. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, mendoakan. Nabi Ibrahim doa, bagilah manusia boleh pi kat tempat mereka ni, jangan biar mereka duduk seorang-seorang dalam tu. Sampai sekarang doa Nabi Ibrahim, doa dulu, sampai sekarang tak terhenti-henti orang pi. Betul tak? Sebab tu bila manusia pakat pi, tapi apa faktor pula orang boleh pi? Mesti ada sebab, dia takkan jadi tanpa sebab. Rupanya saya skip part Siti Hajar naik bukit cari ayak, skip bab orang ambil air Zam-Zam, pergi part macam mana ada kaitan dengan ayat ni. Manusia boleh mai sebab ada satu kaum, nama dia kaum Jurhum. Jurhum ni bila dia lalu, dia nampak ni, saya Bukhari anda boleh jumpa cerita ni. Dia nampak ada burung berkeliaran di kawasan tu. Mana mungkin burung tiba-tiba boleh berada di kawasan tu sedangkan situ tak ada tanaman, situ tak ada sumber air. Apa burung nak pergi, macam ni dia nak survive? So bermaksud bila burung-burung tu ada air dekat situ, maka kaum Jurhum ini pun pergi ke lokasi yang berada burung tadi tu, dan dia dapati ada sumber air. Lalu wakil mereka ni berjumpa dengan Siti Hajar untuk mereka tinggal di situ. Kemudian apa respon Siti Hajar? Siti Hajar cakap, boleh, tapi dengan syarat air ni bukan korang yang punya, air ni kami yang punya. Dan mereka bersetuju. Daripada situlah mereka hidup, mereka beranak pinak, berkahwin. Nabi Ismail berkahwin juga dengan sebahagian daripada puak Jurhum, sehinggalah Siti Hajar meninggal dan tak sempat berjumpa dengan baginda Nabi Ibrahim yang ditinggalkan pada awal tadi, hanya kerana bergantung kepada Allah. Sedih kan? Nangis sikit. Jadi itulah cerita macam mana manusia boleh pi daripada ada sumber air itu, terbinanya tanaman, terbinanya ekonomi, manusia boleh survive dan seterusnya. Ada tak habis tak ikut. Warzuqhum minas thamarat, dan berikanlah mereka daripada hasil thamarat, makanan, buah-buahan dan juga lain-lain, supaya mereka ni boleh hidup dan juga survive. Daripada cerita ni, bila Nabi Ibrahim dah berkahwin dengan salah seorang daripada puak Jurhum, itulah cerita bila dah Siti Hajar meninggal tanpa sempat berjumpa Nabi Ibrahim dia pergi balik. Tapi selepas tu, waktu tu Nabi Ismail dah berkahwin dengan isteri dia yang pertama. Tahu cerita tu? Kemudian tak bagi Nabi Ibrahim bagi hint, dia kata tukar bingkai rumah, sudah kahwin dengan orang lain. Tahu kan cerita tu kan? Cerita tu tak ada kaitan, saya tak cerita dekat sini. Kemudian minas thamarat warzuqhum minas thamarat, bila ada tanaman, bila ada manusia, ekonomi boleh survive, manusia membiak, sehinggalah sekarang la'allahum yashkurun, moga-moga kita bersyukur, moga-moga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So itu adalah cerita macam mana boleh tiba-tiba ada penduduk dekat situ.
Sebelum ni tak ada rekod manusia hidup di situ. So jelas So anda boleh membayangkan sendirilah macam mana lokasi, macam mana kronologi, macam mana cerita itu berlaku. Ada sebarang pertanyaan? Sebelum saya terlupa, saya menceritakan kisah Nabi Ibrahim ni kerana dua sebab. Satu, saya tadi dua kan, biasa kena 3, 5 kan. Jadi ada dua sebab. Pertama, minggu depan nak raya haji. Yang kedua, orang biasa cerita dah pasal sembelih, orang biasa cerita dah pasal Safa Marwah, syariat haji, itu dah orang dah tahu. Tapi cerita ni tak ramai orang tengahkan dan saya cerita. So, saya cerita sebab tak ramai orang cerita. Dan yang kedua, minggu depan raya haji. Dan topik yang kita akan bincangkan selepas ni adalah tentang kitab ni, iaitu mukjizat yang ada dalam Quran. Apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar tentang apa beza mukjizat dengan syihir, apa beza mukjizat dengan karamah, kan? Dan benda-benda lain. Ada tak sebelum ni berlaku rekod daripada ulama terdahulu tentang ijaz, tentang mukjizat daripada segi angka, mukjizat daripada segi ayat, mukjizat daripada segi tata bahasa, cerita, apa hikmah dia. So banyak yang kita akan belajar dalam ni. Dan saya sangat sukalah, saya rasa mudah asal nak bawa ayat ahkam. Tapi ayat ahkam ni dia akan jadi complicated sebab dia kena berinteraksi dengan banyak dalil, dan setiap dalil tu ada status dia. So saya rasa saya nak cerita dia akan jadi complicated. Lain kali saya ambil cerita tentang macam mana kita nak disiplin, macam mana kita nak cuba dapat mukjizat, apa jenis kategori mukjizat yang ada dalam Quran, dan macam mana kita nak faham. Nama kunyah ni saya beli kat Jordan dulu, Dr. Fadil Hasan Abbas, seorang ulama tokoh tafsir di Jordan. Selepas ni kita akan kitab ni insya-Allah. Kaki saya pun dah macam okey sikit, dah boleh berjalan, tak ada lari je lagi kan. Dah lama tak buat kelas. So akan datang lepas raya, kita akan bulan 9 kita akan start kelas ijaz ataupun mukjizat dalam Al-Quran. Ada sebarang pertanyaan? Ya, Datin Sri. Ustaz, solat kan, kalau kan kata yuki musalah, solat ni sebenarnya lama dalam terfikir syariat solat ni. Kalau kita tahu waktu Nabi Islam, so kalau zaman Nabi Ibrahim dia kata yuki musalah, solat yang lama macam itu. Allahu a'lam. Sebenarnya solat, syariat Nabi Muhammad dia pergi ambil tu, bilangan solat tu kan naik turun daripada 50. Sebenarnya solat, sujud semua ni daripada zaman Nabi Adam kan sujud kepada Allah Azza wa Jal. Tapi spesifik ataupun tidak, itu saya tak tahu. Adakah sama 4 rakaat, 3 rakaat, Allahu a'lam. Tetapi Allahu a'lam. Tapi syariat kita dia ada bezalah syariat. Contoh macam zaman Nabi Musa, kalau kata dia najis ke apa ke, kita kena buang kulit kikih, bukan zaman kita tak ada. Allahu a'lam, saya tak tahu. Lagi soalan? Tak ada So terima kasih. Sebab dah kat pukul 10 dah. Kat pukul 9 dah. So sejam kita punya kuliah pada malam ni. Dan saya harap anda cerita, anda faham cerita daripada kisah dan juga tadabbur ayat Al-Quran. Dan begitulah panduan macam mana kita nak tadabbur. Last, siapa yang datang kuliah sebelum ni, saya dah share apa faktor kenapa kita tak boleh tadabbur. Bila anda faham faktor penghalang ni, batu tu anda boleh pilih batu penghalang atau batu loncatan. So bila anda faham batu penghalang tu, anda boleh meloncat dengan baik. So bertanya, cuba faham kenapa guna perkataan Rabb, kenapa tak guna perkataan Ilah, kenapa tak guna perkataan lain. Semua itu ada signifikan dan cerita yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Itu yang best bahasa Arab. Itu yang tadi setengah jam pun dekat situ kan. So, saya harap anda dapat belajar sesuatu pada malam ni yang baik daripada Allah, dan yang lemah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Apapun kesemuanya daripada Allah Azza wa Jal. Dan saya nak berpesan kepada diri saya sendiri dan semua, kalau boleh setiap hari baca Quran sekalipun tak dan, kita kena cari masa. Jangan tunggu masa nak baca Quran. Kita kena bagi masa. Sebagaimana kita boleh bagi masa untuk buat kerja waktu pagi, sebagaimana kita boleh bagi masa untuk sarapan pagi, berikan masa yang sama juga untuk kita baca Quran untuk sarapan rohani. Sedap pula ayat dia. Okay. So khairan min Allah wa syarrin min nafsi, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adik. Adik handsome ya?